bersempena dengan kehadiran Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi, marilah kita menyingkap serba sedikit apakah yang terkandung di dalam rahsia bulan puasa, bulan Ramadan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita lewat ayat 183 surah Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muslimat tak ada ya? Lama sungguh kita tidak bertemu, dan pada malam ini bersempena dengan kehadiran Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi, marilah kita menyingkap serba sedikit apakah yang terkandung di dalam rahsia bulan puasa, bulan Ramadan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita lewat ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini dipanggil sebagai ayatut tasyri', ayat pensyariatan ibadah puasa. Setiap ibadah yang kita lalui ini, sama ada fardu ataupun sunat, dia ada dalil dia, dia ada ayatut tasyri' dia ya. Jadi ayatut tasyri' ini menjadikan sesuatu ibadah itu sandaran ya, ataupun punca kuasa. Kalau kita dalam pentadbiran awam ni, punca kuasa ya. Jadi kita puasa pada bulan Ramadan 30 hari ni, tuan-tuan, bukan 30 malam ya, 30 hari saja. Jadi ada orang sebut 30 hari 30 malam, tak betul lah, sebab yang disuruh berpuasa tu hari siangnya saja kan. Jadi punca kuasanya kat mana? Jadi sebab itulah kita ni, kalau saya melencong sikit lah ya, minta maaf lah tuan-tuan ya. Sekarang ni orang duduk sibuk pasal capal, lambang capal tuan-tuan. Saya tak anti lambang capal tu, tapi tuan-tuan kena tahu ya, lambang capal tu asal dari mana? Asal dari mana? Adakah benar ia daripada bentuk capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah benar? Tidak ada sandaran yang boleh mengatakan betul itulah lambang capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ia dilakarkan oleh terlupa dah nama siapa, seorang ulama jugalah ya, berdasarkan gambaran daripada hadis-hadis ataupun asar-asar para sahabat berkenaan dengan bentuk capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun dilakarlah. Lakar itu bukan untuk apa tuan-tuan? Untuk menjadikan ia sebagai satu yang hidup maknanya. Bila kita belajar sirah ni, kita mungkin berasa macam baca buku tulis saja atau buku cerita saja. Jadi nak menghidupkan tadi tu macam mana? Jadi dilakarkanlah.
Ada orang ataupun ulama lain melakarkan bentuk lain pula, tuan-tuan. Jadi dia bukan satu benda yang muktamad. Lepas tu, yang kita duk ambil bentuk itu sebagai suatu sanjungan besar sangat, itu untuk apa? Kenapa? Sandarannya dari mana? Ini yang saya tekankan sangat awal-awal lagi tu, apabila setiap ibadah itu ada sandarannya. Ada sandarannya, tuan-tuan. Ya? Jadi contohlah, soal tahlil. Soal tahlil sampai ke tidak dan sebagainya. Saya terbuka. Pada saya, sampai insya-Allah. Kenapa? Nabi tak pernah buat. Sebab kita menyebut tahlil, la ilaha illallah itu, sekurang-kurangnya dapat dekat kita. Dan la ilaha illallah itu, memang itulah dia syahadah kita. Sampai ke tidak berdas mati. Soal sampai ke tidak itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rasa kita doakan supaya sampai, insya-Allah sampai. Ya? Dan ayat 185 186 yang saya tak baca lagi tu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat tu jelas. Kalau siapa berdoa, insya-Allah Allah akan makbulkan. Jadi kita dah bertahlil, kita doa semoga disampaikanlah kepada arwah berasi mati tadi. Dan kita ni anak dia, cucu dia, cicit dia dan sebagainya. InsyaAllah sampai. Ya. Sebab tu saya tak anti benda itu. Tapi dalam bab mengagung-agungkan sangat lambang capal ni, saya persoalannya dari mana puncanya? Tuan-tuan tahu ke? Yang ambil dulu letak atas kepala dan sebagainya pun saya tak kisah lagi. Sekadar seni jahitan atas itu, tak kisah lagi. Tapi kalau sampai ke tahap di mana-mana pun nak kena ada lambang capal itu, sampai ke tahap di mihrab pun kena ada. Jadi saya minta maaf lah tuan-tuan, jangan keterlampauan dalam hal itu, ya. Apa yang kita nak buat, biar ada sandaran, biar ada rujukannya. Itu yang penting. Okey. Jadi balik kepada soal kita ni tadi. Setiap ibadah, sama ada fardu, wajib ataupun sunat, ada sandaran dia. Ada sandaran dia, ya. Jadi tuan-tuan, apatah lagi kalau perkara fardu, maka ianya adalah di bawah syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang pensyariatannya itu berpunca daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diteruskan lagi huraiannya oleh hadis-hadis Nabi SAW. Itu pegangan pertama. Kalau saya tanya malam ni lah, ya kan, saya dengan Masjid Al-Falah ni, saya tak segan nak bertanya, kan. Setakat ni tak ada orang marah lagi lah, saya tanya. Nak tanya apa? Siapa dah pergi haji kat sini? Ramai ni. Masjid Al-Falah ni boleh dikatakan campak batu ke atas jatuh atas kepala tu haji lah, jawapan kan. Apa sandaran ayat yang tuan-tuan pergi haji tu? Dalilnya daripada mana? Boleh jawab? Dah setengah tu sampai 2-3 kali haji pun dah, kan? Apa dalil dia? Ayat yang mensyariatkan haji tu apa dia? Sudah. Pergi haji, pergi umrah. Kan? Tapi dalil hajinya tak tahu. Ayat apa? Ayat apa? Balik cari. Homework, balik cari tuan-tuan. Ya. Kalau solat, duduk semayang ni 5 waktu sehari semalam, sunat lagi. Dalilnya apa? Dalil pensyariatan solat tadi tu. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Boleh? Sudah duk recall. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itulah ayat pensyariatan solat. Yang pertama diturunkan tentang solat. Haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itulah dia ayatnya. Ataupun ada juga ulama berpandangan ayat haji ni, pensyariatan haji, wa azzim fin nas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Begitu tuan-tuan, ya. Zakat tadi dah baca, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya. Barulah sempurna kita punya amalan, kerana kita tahu dari mana dalilnya, sandarannya, syariatnya. Jadi puasa ni tadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ke-183. Dalam ayat ke-183, yang mana menarik dalam puasa ni tadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan
kutiba alal ya ayyuhallazina amanu. Kita start dari situ dulu. Ya ayyuhallazina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah ciri-ciri ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah ataupun surah-surah madaniyah. Macam mana? Dia bermula dengan wahai orang-orang beriman. Kalaulah ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat orang Mekah ataupun sebelum hijrah, ya. Dia bermula dengan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Sekejap. Baik. Dia bermula dengan ayat nas, dan ayat ayat nas ni dia berfungsi membawa kepada apa? Kepada akidah. Bila berhijrah ke Madinah, ayat-ayat akidah semakin berkurang. Bermulalah ayat-ayat hukum hakam, ayat-ayat ibadah. Bukan tak ada langsung ayat ibadah di Mekah, ada. Tapi sedikit. Sebab fokus di Mekah adalah akidah. Itu sejarahnya tu, ya. Bila berhijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia meletakkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika meletakkan Aisyah radhiyallahu anha buat kali pertama di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pesanan Abu Bakar kepada Aisyah, ingatlah wahai Aisyah, bahawa ayat-ayat yang diturunkan pada hari ini yang tak sempat kita amalkan, besok akan datang ayat-ayat baru yang memfardukan, memerintahkan kita beramal sesuatu. Maka Abu Bakar menasihatkan Aisyah supaya bersegera beramal setiap kali ayat diturunkan. Walhal Aisyah tu dah jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Boleh je Aisyah tu ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dia sendiri. Tetapi itulah nak ajar kepada kita, ya, bapa-bapa yang ada anak-anak perempuan ini, tuan-tuan, dan anak lelaki pun samalah juga. Fungsi bapa tak boleh ditinggalkan ataupun dilepaskan kepada suami ataupun menantu kita lah, suami anak kita, kan, sahaja. Kena pesan juga, tuan-tuan. Jadi pesanan Abu Bakar itu menunjukkan kepada kita trend yang berbeza antara ayat-ayat Al-Quranul Karim era Makkiyah dengan era Madaniyah, tuan-tuan. Trendnya sudah berbeza. Jadi trend di Madinah ini rupa-rupanya dimulakan dengan apa? Dengan ya ayyuhallazina amanu, ya. Jadi termasuklah juga apabila menyebut tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi tuan-tuan, bila disebut telah difardukan ke atas kamu puasa, puasa ni bentuknya macam mana? Selepas itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pengajaran kepada umat baginda, kepada sahabat baginda ridwanullah alaihim, untuk mengerjakan puasa itu bagaimana, ya. Tetapi yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat itu, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya puasa ini telah menjadi salah satu daripada syariat ataupun hukum hakam ataupun ibadah dalam mana-mana risalah kenabian. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, cuma jumlah, tempoh dan juga masanya itu berbeza-beza, ya. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berpuasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Itu disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dia kata, jadi Ibnu Katsir ni kita petik terus daripada kitab dia lah. Nak tanya pula dia ambil daripada mana itu panjanglah pula ceritanya, tuan-tuan, ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam berpuasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun, dan Nabi Adam juga berpuasa 10 Muharram, iaitu sebagai rasa syukur setelah bertemu dengan Hawa di Arafah. Dan 10 Muharram ni juga menjadi puasa yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sejak daripada mula-mula menerima wahyu. Jadi dalam era Mekah itu, Nabi SAW berpuasa wajib sehari je setahun, ya, pada 10 Muharram, dan solat 2 waktu sehari semalam. Wasabbihu bukratan wa asila. Itu ayatnya, ya. Apakah solat itu? Bukrah, pagi, maknanya solat subuh. Asil maknanya petang, bermakna solat asar, tuan-tuan. Apabila berhijrah ke Madinatul Munawwarah, terdapat beberapa pandangan tentang bilakah tarikh diturunkan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu tadi. Tapi ada yang menyebut bahawa dia kata apa, pertengahan bulan Syaban, itu secara mudahnya. Dan ada juga ulama yang berpandangan bahawa tarikh tepat ialah 10 Syaban tahun 2 Hijrah. 10 Syaban tahun 2 Hijrah. Maknanya 1 Hijrah belum lagi berpuasa Ramadan. Sebab itu antara 2 hari raya, Aidilfitri dan Aidil Adha, ada pandangan menyebut bahawa Aidil Adha disambut terlebih dahulu, iaitu pada 9 Zulhijjah tahun 1 Hijrah itu dah disambut Aidil Adha, ya. 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah berpuasa hari Tasu'ah dipanggil. Puasa hari Tasu'ah, hari ke-9. Jadi 10 sembelih binatang korban. Tahun depan, tahun 2 Hijrah, turun fardu puasa. Selepas berpuasa barulah adanya Aidul Fitri. Maka lengkaplah setiap tahun ada 2 Aid kita ni, ya, 2 hari raya. Itu sejarahnya secara mudahnya. Jadi tuan-tuan, yang saya tertariknya nak mengupas sikitlah dalam waktu yang terbatas ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti telah difardukan ke atas umat-umat terdahulu, ya, seperti telah difardukan ke atas umat-umat terdahulu, maka bermulanya puasa ini daripada Nabi Adam alaihissalam, dan terdapat pelbagai pendapat tentang cara Adam berpuasa. Walau bagaimanapun mudah untuk kita ambilnya, Adam berpuasa, begitulah, ya. Dan ada hadis yang menyebut sesungguhnya Allah menjadikan Adam pada hari Jumaat, diturunkan di bumi pada hari Jumaat, dan dia juga bertaubat atas segala dosanya kerana memakan buah khuldi pada hari Jumaat, dan wafatnya pun pada hari Jumaat. Untuk itu Adam juga berpuasa pada hari Jumaat sebagai mengenang peristiwa penting. Dan kalau kita lihat Nabi SAW berpuasa sunat tak tinggal pada hari Isnin. Bila ditanya oleh para sahabat kenapa berpuasa pada hari Isnin, maka Nabi menjawab baginda mengenang hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itu juga menunjukkan ada sinkronize antara Adam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Nabi Nuh alaihi salam juga berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Seperti Nabi Adam AS, dan Nabi Nuh juga berpuasa sebaik sahaja diselamatkan daripada banjir besar itu. Kemudian Nabi Yunus AS juga berpuasa, iaitu sepanjang berada dalam perut ikan nun, ya, baginda berpuasa. Dan tuan-tuan, kalau kita kaji balik berkenaan dengan puasa-puasa ni tadi, dia boleh membawa apa dia dalam puasa ni. Ini yang saya nak kita datangkan suatu kegemaran kepada kita ni untuk berpuasa ni. Sebab apa? Pertama, Adam berpuasa hari Jumaat. Nabi Muhammad SAW juga berpuasa pada hari Isnin, kan? Mengenang hari kelahiran, maknanya ada suatu bentuk kesyukuran dalam berpuasa. Jadi sepatutnya kita kena letak dalam jiwa kita bila berpuasa ni suatu kesyukuran. Nabi Nuh AS, bila selamat daripada banjir, baginda telah menyuruh umat baginda yang berjumlah 80 orang plus 2 anak perempuan dia dengan dia sendiri, semua sekali 83 orang manusia. Ya, 83 orang manusia yang berada di dalam kapal Nabi Nuh dengan segala bentuk tumbuhan haiwan, semuanya dimasukkan dalam kapal Nabi Nuh itu. Dan untuk tempoh yang agak lama, Nabi Nuh AS dengan kapal itu terapung-rapung sehingga diselamatkan, baginda suruh berpuasa. Jadi itu juga tanda apa? Tanda syukur. Tetapi di sebalik daripada tanda syukur Nabi Nuh AS itu juga adalah tanda taubat, tuan-tuan, ya. Taubat
kerana apa? Mengenangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengqada dengan qada yang begitu dahsyat, banjir besar yang tak tertanding ke seluruh alam, seluruh dunia ini. Pada masa itu kita tak nak bayang macam mana, ya, sehingga kan mereka yang kufur, yang ingkar kepada dakwah Nabi Nuh AS itu dimatikan semuanya. Demikian juga yang dizahirkan di dalam kehidupan Nabi Yunus AS. Nabi Yunus meninggalkan umat dia akibat rasa kecewa dengan umat dia yang tak dengar kata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan cara untuk mentarbiah Nabi Yunus ini dengan apa? Dengan cara memasukkan dia dalam perut ikan nun. Dalam Quran ada dua jenis ikan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ini sebagai ikan besar. Ya. Pertama, ikan hut. Ikan hut. Wa nasiya hutahuma. Dalam kisah Nabi Musa dan juga pembantu dia. Dia telah terlupa akan hut mereka. Jadi kalau tengok dalam terjemahan, dia sebut ikan besar. Kemudian pada Nabi Yunus pula Allah Ta'ala berseru, Ya Zannun, wahai orang yang telah masuk dalam perut ikan nun. Terjemahannya ikan besar. Jadi macam mana beza nun dengan hut ni tadi? Hut ni ikan besar yang boleh masuk dalam raga. Sebab dibawa dalam raga ataupun beg oleh pembantu Nabi Musa AS. Yang ikan nun ni pula ikan yang boleh telan seorang manusia dan boleh hidup dalam tu 40 hari, 40 malam, tuan-tuan. Itu dia. Jadi boleh beza lah kan. Maknanya digambarkan ikan nun itu sebagai paus kan. Manakala ikan hut itu mungkin tenggiri yang 5-6 kilo tu boleh jadi. Macam itulah yang telah dimakan sebelah oleh Nabi Musa dan juga pembantunya. Dan tinggal sebelah lagi apabila air pasang yang ikan yang berbaki sebelah ni telah mengambil jalannya lalu hidup semula. Itu adalah mukjizat Nabi Musa AS lah, ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah, kita dapat lihat di situ adanya rasa syukur, rasa taubat, ya, rasa insaf. Apatah lagi apabila ditanya kepada Nabi Daud AS berkenaan dengan kenapa dia berpuasa sehari berbuka. Nabi Daud sepanjang hayat dia tak kira tarikh, dia berpuasa selang sehari. Dan ini juga diikuti oleh anak dia Nabi Sulaiman AS. Dia menyebut apa? Sebab Nabi Sulaiman ini Nabi dan Raja, kan? Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ayahnya tu, Solomon dan David. Ada orang nama Solomon tak? Kan? Solomon ini Sulaiman lah, tuan-tuan. Solomon dalam bahasa Ibrani. Ini memang kaya sangat, besar sangat kerajaannya. Jadi cara dia ialah dia berpuasa yang boleh mengingatkan dia kepada orang-orang miskin, kepada rakyat dia yang miskin. Cara dia ialah berpuasa. Kalau dia tak berpuasa, maka dia akan lupa kepada nasib orang-orang miskin. Bayangkan, hebat tak kan? Seorang raja tu beramal begitu sebab nak mengenang supaya dia tak lupa pada rakyat dia. Ini satu ibadah yang telah Allah Ta'ala ciptakan untuk kita, untuk ada kebersamaan. Ya, untuk ada kebersamaan rasa kita, sama ada kita kaya, miskin, sederhana dan sebagainya. Tapi bila semuanya berpuasa, semuanya rasa perkara yang sama. Kalau solat, tuan-tuan, beza puasa dengan solat. Ya, solat pun ibadah bersama kan. Tapi tuan-tuan, kita selesa bersolat di Masjid Al-Falah ni dengan airconnya. Bagaimana dengan saudara kita di Palestin? Kan, bukan sahaja dalam panas ataupun sejuk alam semula jadi, sejuk beku tu, peluru pula. Kan, hujan peluru, bukan hujan air. Jadi sebab itu pada satu ketika ibadah solat itu dilihat tidak dapat menyemai rasa kebersamaan sebenarnya. Ya, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Sudan? Ya, ada seorang sahabat saya masa belajar di Mesir dulu. Dia kata, ni aku dah habis periksa ni. Aku nak pergi jalan-jalan dekat Kairah, dekat Mesir. Okey, silalah. Masa tu kita panas, tuan-tuan. 42, 43 Celsius, tuan-tuan. Jadi masa tu airport Cairo tu boleh nampak orang keluar kapal terbang. Masa tu airport lama, ya. Saya tak pasti airport tu digunakan lagi atau tidak. Jadi bila dia buka je pintu kapal terbang tu, kita pun boleh nampak lah dia. Gelagak dia, orang tu nampak dah. Gelap sangat-sangat, tuan-tuan, ya. Gelap sangat-sangat. Sebab apa? Duduk di negara panas, memang hangus kulit ni.
Keluar je tu dia. Dia kata, tu makna rasa apa? Macam rasa, sejuk, macam gitu. Yang kita ni panas tuan-tuan. 43 Celsius, kan? Dia sejuk. Lalu tanya dia. Dia kata nyaman duduk sini. Nyaman banyaklah duduk sini. Berapa kat sana? Dekat Sudan. Adalah 55. Dia kata, Allah kata, memang masak kulit tuan-tuan, kan? Jadi cuba bayangkan 55 Celsius dekat Sudan dengan kita yang hanya 37 Celsius pun dah apa? Ni sehari dua ni kita 37, kan? Dah rasa macam panas sangat. Puasa tahun ni macam manalah dalam panas kita, ya. Jadi tuan-tuan, kalau solat kita ada aircon, kan? Tapi puasa, puasa dalam aircon. Tak. Masalahnya dalam perut ni dia sama. Tak masuk makanan. Tetap berkeroncong juga tuan-tuan. Dan ketika keroncong itulah yang Nabi Daud mahukan supaya mengingati rakyatnya yang kelaparan. Dan Nabi Daud AS tidak pernah makan kalau tidak ada sehidangan dengan orang-orang miskin, dengan rakyat dia miskin. Jadi tuan-tuan, bawa apa yang Allah Ta'ala sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum ini ke dalam puasa kita tahun ni. Ke dalam puasa kita tahun ni sebagai suatu imbauan sejarah yang cukup bernilai. Cukup bernilai untuk kita hidup secara kebersamaan dalam umat ini. Itu yang satu yang saya nak sebut, dah sebutlah, kan. Yang keduanya, kalau kita lihat ya, dalam ayat pemfarduan ibadah ni, tidak ada ayat yang komplit macam ayat puasa, yang lengkap dengan objektif dia, dengan tujuan dia. Semua ada. Haji, zakat, solat, ya? Ini semua rukun Islam ini ada dia punya objektif ataupun maqasid ibadah-ibadah ini difardukan, ada. Tetapi yang istimewanya untuk puasa ni, dalam ayat pertama yang diturunkan untuk memfardukan puasa, Allah Ta'ala dah masukkan dalam ayat itu lengkap dengan maqasid ataupun objektif puasa itu tadi. Apa dia? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar, kan? Fahsya' wa munkar. Tapi dalam ayat lain, begitu juga dengan haji. Haji disebut sebagai liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka menyaksikan manfaat ibadah ini kepada mereka, maka itulah difardukan haji. Dalam ayat lain juga. Begitu juga zakat, ya. Liyuzakihim liyutahhiruhum wa yuzakkihim, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi keluar zakat ini untuk membersihkan kita dan juga mensucikan kita. Sebab itulah zakat ni tuan-tuan, jangan ditangguh-tangguh, ya. Tutup akaun 15 Mac, ya, 20 Mac dapatlah dia punya result berapa zakat kena dan sebagainya, terus bayar. Jangan 20 Mac, puasa tak lama dah, puasa 13 April, so kita bayar masa hari puasa lah, bulan puasa. Sebab apa? Sebab dapat pahala banyak. Salah tuan-tuan. Salah. Bayar zakat ni wajib, dia tak ada pahala-pahala, bukan soal pahala lagi. Yang pahala ni perkara sunat, yang ini yang kita nak kejar ni. Zakat ini perkara wajib, buat tak buat Muslim tak buat, waliyazubillah. Itu dia. Jadi sebab itu jangan ditangguh-tangguh. Bahkan bila Tuhan sebut liyutahhiruhum wa yuzakkihim, ya, untuk membersih dan mensucikan mereka, bermakna selagi zakat itu tidak dikeluarkan daripada harta kita, dah bilang, dah kira, cuma tak keluar je lagi, ya kan? Selagi menjadi milik kita, ya, ada dalam akaun kita, bermakna harta kita tak bersih. Itu dia maqasid dia, matlamat dia. Ini tidak duk tunggu Ramadan baru nak keluarkan zakat supaya pahala bertambah berganda-ganda. Tak. Yang pahala bertambah berganda-ganda ni yang sunat, yang sedekah. Itu dia, ya. Okey, balik kepada maqasid ni tadi.
Itulah bezanya antara puasa dengan ibadah-ibadah lain. Sebab apa? Sebab maqasid puasa terus diterangkan dalam ayat pensyariatan dia, manakala maqasid ibadah lain diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya, tuan-tuan. Ya? Jadi la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini satu lagi homework untuk kita, pencarian kita. Apakah maksud takwa itu sendiri, dan apakah takwa di sisi kita? Di sisi kita ni, tahu dah takwa di sisi Allah itu begini dan sebagainya. Tapi di sisi kita, sejauh mana kita dapat mencapai takwa itu? Ini sepatutnya menjadi perhitungan kita dalam bulan Ramadan ini. Bayangkan tuan-tuan, setiap minggu kita diperdengarkan wasiat ataupun perintah untuk bertakwa. 2 kali setiap minggu, wajib dengar. Ittaqullah, khutbah pertama, khutbah kedua, setiap hari Jumaat. Janganlah pula jawab, maaf Ustaz, dah 3 bulan tak solat Jumaat. Kan, sebab Covid. Itu sebelum Covid kan. Sebelum Covid memang solat Jumaat kan. Jadi 2 kali seminggu kita diperdengarkan dengan takwa. Dan pesanan takwa itu pula merupakan rukun khutbah Jumaat. Tak baca pesanan takwa, tak sah solat Jumaat. Jadi ini membawa kita berfikir, tuan-tuan. Ya, membawa kita berfikir. Nak tahu takrif takwa dalam Al-Quran mudah. Buka je tafsir, buka je terjemahan. Jumpalah takrif itu. Buka hadis dan sebagainya. Jumpalah. Tetapi soalnya, takwa itu dalam diri kita di mana? Di mana? Dan apa maknanya takwa itu dalam diri kita? Bayangkan, tuan-tuan. Huraian tentang takwa ini antaranya berhati-hati. Berhati-hati, ya. Jadi berhati-hati itu di mana dalam diri kita? Itu maksud saya. Yang kita kena bawa kali ini, penghayatan kita terhadap ibadah puasa. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dalam zaman pemerintahan dia panggil beberapa sahabat. Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan beberapa orang lagi, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Tapi tak ada satu pun yang Umar Ibn Khattab puas hati terhadap takrif takwa tu. Tak ada satu pun. Maknanya apa? Luas sangat takwa ni. Contoh, dia panggil Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya, pernah kamu dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu cerita ataupun terangkan apa maksud takwa? Pernah, kata Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? At-taqwa hahuna. Takwa tu di sini. Dia tepuk dada. Alah, apa dia? Tak jumpa lagi kan? Tanya Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah. Pernah dengar? Pernah. Rasulullah tanya aku balik. Dua-dua jawab serupa, tuan-tuan. Rasulullah tanya aku balik, kalau kamu melalui sebatang jalan, yang mana jalan tu penuh dengan duri, dengan benda-benda bahaya, tapi jalan tu kamu kena lalu juga, macam mana cara kamu berjalan? Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah. Hari lain-lain, bukan hari sama. Ya, hari lain-lain. Lalu kedua-duanya jawab hampir serupa. Macam mana? Aku akan berjalan, lepas tu undur. Langkah selangkah, undur selangkah. Lepas tengok-tengok, sehinggalah aku dapat lepas ke seberang sana. Maka kata Rasulullah, itulah takwa. Kata Abu Hurairah pula, dia kata apa? Aku akan berjalan berjengkit-jengkit. Maknanya apa? Berjinjing kan? Maknanya pijak sikit sangat. Lepas tu langkah berhati-hati. Kata Rasulullah, itulah takwa. Pening Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar nak satu takrif yang tuntas, yang komplit. Tak jumpa. Pasal apa tak jumpa? Sebab rupa-rupanya takwa itu menyelubungi keseluruhan hidup kita. Dan pencarian takwa itu merupakan pencarian sepanjang hayat kita. Jadi katalah kita ambil satu tadi, yang Abu Hurairah dengan Abdullah bin Abbas tadi tu, yang membawa maksud berhati-hati. Jadi sekarang ni dalam konteks kita sekarang ni, berhati-hati kita letak kat mana? Dekat cari rezeki, ada kita berhati-hati. Dekat cari membawa masuk makanan ke dalam mulut, ada kita berhati-hati. Bab bercakap, ada berhati-hati. Kalau dulu kita hanya tahu tentang tangan jari bercakap ini di akhirat kelak, kan? Ketika di Rabbul Jalil, di hadapan mahkamah Allah, maka tangan, jari, semua ni akan bercakap. Tapi hari ni tuan-tuan, jari dah mula bercakap. Tuan-tuan,
dah mula bercakap. Macam mana? WhatsApp, Telegram, macam-macam lagi kan. Pernah kita fikir secara berhati-hati percakapan, pergerakan jari jemari kita, kaki kita, pemikiran kita, sangka baik, sangka buruk kita, pernah kita berhati-hati? Inilah sebenarnya yang kita nak bawa dalam ibadah puasa ni tadi. Samalah juga dengan kita mengerjakan sesuatu ibadah, sesuatu amalan itu juga sepatutnya berhati-hati. Janganlah kita sebarangan tangkap muat je. Dah jadi trend, sekarang ni trend capal-capal lah tuan-tuan. Contohnya, jangan begitu ya. Agama ini untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan sampel, dijadikan dagangan dan sebagainya. Bukan itu gayanya ya. Jadi belajarlah, menuntutlah, berfikirlah. Itulah insya-Allah akan menjernihkan dan juga menemukan kita dengan jalan taqwa. Wallahu taala alam. Masa pun sudah habis. Jadi setakat itu sahaja. Selamat berpuasa. Semoga puasa tahun ini lebih baik daripada puasa-puasa yang telah kita lalui sebelum ini, dan kita hendak komplit puasa tahun ini insya-Allah ya. Nak komplit sampai ke hujungnya dan menyambut Aidilfitri nanti insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah serta suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.